Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So hari ni kita akan sambung tajuk rangkaian. Last time masa kita lukis tu, kita lukis graf yang tak terarah. Graf yang tak terarah ni macam ni lah rupa dia. Dia garis, sambung huruf apa dengan apa. Contoh A, B. Lepas tu kita ada, kalau kita ada dua kali, A ke B tu ada dua kali, dia akan jadi apa nama dia, garis yang berbilang tepi. Berbilang tepi maksudnya lebih daripada satu tepi lah. Biasanya dua sahaja, dia tak ada sampai tiga. A ke B. Lepas tu kalau A ke A, kita akan lukis satu gelung. Lepas tu kita ada belajar juga darjah. Darjah ni dia punya nilai lah. Darjah contoh kalau satu garis lurus ataupun garis yang berbilang tepi ni, satu garis ni nilai dia darjah dia satu. Tapi kalau satu gelung, darjah dia sama dengan 2. Lepas tu kalau dia tanya berapa jumlah darjah, jumlah darjah bagi semua graf tu dalam satu bentuk tu lah. Contoh macam yang last time tu, okay, soalan nombor 2 ni, dia tanya berapa jumlah darjah. So kamu kira lah berapa banyak tepi yang ada termasuk gelung, lepas tu darabkan dengan 2. Bilangan darjah adalah 2 kali bilangan tepi. So kalau tepi dia ada 9, darab dengan 2. So tu kamu punya bilangan darjah. Sama je kalau kamu totalkan semua darjah-darjah yang kamu dah senaraikan tu. Nilai dia sama. Kalau tak sama, check balik. Mesti ada something wrong somewhere. Okay. So itulah. Lepas tu ada, saya minta kamu buat lukis graf berdasarkan darjah yang dibagi. So kalau kamu nak tahu dia ada berapa titik, ada 3 titik lah ni. Ni kalau ada 3 nombor ni, maksudnya ada 3 je. So dia nak satu ni berapa. Kalau 5 mungkin dia ada satu garis lurus, ni 1 nilai dia darjah. Ni 2, 3, tambah lagi 1 ni, jadi ada 5. Ni contoh dia. Yang ni darjah dia 5. So kalau darjah dia 4, mungkin dia cuma garis dia 1, 2. Kalau dari sinilah, yang ni yang darjah dia 4 ni dah ada 2, tambah lagi 2. So dah ada 4. So yang kat ujung sini pula, dia nak darjah 5. So kalau darjah 5, ni dah ada 3 dah. 1, 2, 3, tambah lagi 1 gelung, baru dah cukup darjah 5. Okay, yang recap last week punya kelas. Okay, untuk kelas hari ini, kita akan lukis arrow. Arrow ni maksudnya dia ada arah. Okay, graf terarah ni ialah graf dengan tepinya ditandakan dengan anak panah arrow. Nampak ni? Okay, kalau kamu tak nampak, saya zoom sikit. Ini graf terarah. Graf tak terarah hari tu kita garis je. Graf terarah ada arrow dekat tengah-tengah garis tu macam ni. Ni saya lukis besar sikit. A pergi ke B. Kalau dah add mat tu dia macam vektor lah. Graf tak terarah pula, graf yang tak ada tanda arah. Okay. Yang ni pula lukis satu graf terarah berdasarkan maklumat diberi. Okay, ni contoh saya tunjuk yang contoh dulu. Dia suruh lukis satu graf terarah. Okay. Macam nak tahu dia terarah, kamu tengok susunan huruf. Masa graf yang tak terarah tu, dia tak tulis pun, dia akan tulis ikut turutan. Contoh A, B. Kalau macam ni, ni DB. Kalau ikutkan, huruf apa yang datang dulu? Huruf B kan? Patutnya kita tulis BD. BD ni, graf dia macam ni je lah. Ni kalau graf tak terarah. Kalau kamu tengok kat sini, sebab dia tulis DB, so kamu akan tulis D pergi ke B. D pergi ke B, anak panah. Okay, jom kita tengok contoh dia kat sini. Okay, yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 bucu. Ingat V ni vertex. Ni bucu dia lah, ada 7. So ada 7 huruf lah. Lepas tu kamu tengok dulu. Mula lukis A dulu. Saya padam tepi ni, jap.
Lukisan kamu tak sama dengan jawapan tak ada masalah. Janji kamu gariskan huruf yang betul. Contoh yang first kita start dengan A, B. A, B. Maksudnya A pergi ke B. Sebab dia nak graf terarah kan. So A anak panah pergi ke B. Anak panah bukan kat hujung dia dekat tengah garis tu. Lepas tu A pergi ke C. Okey ni, lukis pula C kat bawah ni. A, C, anak panah. Lepas tu B, E. Okey ni B, E. Okey, katakanlah saya letak E kat sini lah. B, E. So E kat sini, saya letak anak panah B, E. So settle ni. Lepas tu C, D. C pergi ke D. Ambil lah kononnya saya letak D kat sini. Okay, D kat sini. C pergi ke D, anak panah. So settle ni. D pergi ke B. Okay, D, B. Okay, kamu garis sambungkan D dengan B. Dan satu anak panah. Ni guna pembaris Okay, lepas tu DB, lepas tu ada E, F. E pergi ke F. E, lepas tu ada huruf F pula. Okay, katakanlah saya letak F kat sini. So E pergi ke F, anak panah. Okay, lepas tu last sekali F pergi ke G. G kat sini lah. Lepas tu tanda anak panah. Dah siap. Satu graf terarah. So setakat ni boleh? Contoh ni, berdasarkan contoh ni boleh buat tak? Boleh juga. Boleh cikgu. Okey, so ada 3 ni. Okey, saya tunjukkan nombor 1 lah. Nanti lagi 2 ni, 2 dengan 3 ni kamu buat sendiri. Okey, so yang nombor 1 ni, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bucu. So nanti kamu semak balik lah. Lepas kamu lukis, kira cukup tak bucunya. Okey, katakanlah kita start dengan PQ dulu. Okey. P pergi ke Q. P pergi ke Q, anak panah. QR. Okay, saya letaklah QR kat sini lah. R. Q pergi ke R. Lepas tu R pergi ke S. Ambil lah koordinat R pergi ke S. R pergi ke S. Lepas tu R pergi ke T. Okay, letaklah R, T pula kat sini. Ni saya lukis-lukis je dulu. Kalau salah nanti kita padam pindahkan dia. RT, lepas tu S pergi ke U. Okay, letaklah U kat sini lah konon-konon. U kat sini. Anak panah. Okay, SU. Lepas tu SV. SV, V saya letak kat sini lah. Dia nak S pergi ke V kan. So V kat sini, S sambung dengan V. Lepas tu V pergi ke T. V sambung dengan T. Anak panah ke T. Lebih kurang macam ni lah. Dia tak ada masalah kalau kamu lukis dalam satu garis lurus macam huruf PQR ni yang saya buat ni. Tapi apa yang memisahkan PQR ni adalah titik tu. Titik itu menandakan bucu. Ini, bucu. Jangan kamu lukis satu garis lurus je. PQR. Kalau macam ni salah. Sebab kamu tak tunjuk bucu dia. Bucu tu kamu lukis macam dot. 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 Ini menunjukkan P pergi ke Q. Q pergi ke R. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada juga. Okay. So 2 dan 3 ni saya tinggalkan untuk kamu buat. Okay, ni dah habis salin ke soalan nombor 1 ni? Sebelum saya tunjuk nombor 4. Tengah salin tu. Okay, salin dulu kalau dah bagi tahu. Nombor 4 ni soalan dia lain sikit. Punya apa tu? Siapa yang tak tutup mic tu? Okay. Boleh saya pergi ke soalan nombor 4? Boleh tak? Saya nak pergi soalan bawah ni. Boleh cikgu. Okay.
Okay, ini rupa soalan nombor 4. Soalan nombor 4 tak sama macam 1, 2, 3. Dia bagi dalam bentuk ayat. Dia kata yang kita nak lukis ni, dia ada satu gelung pada bucu A. So saya lukis A dululah. A ni ada satu gelung. Okey. Lepas tu BD adalah berbilang tepi dengan keadaan, so kita tahu BD pula bentuk dia macam ni lah. Dia berbilang tepi maksudnya B dengan D ni saya lukis asing dulu. Nanti baru kita gabung. B dengan D rupa dia macam ni. Sebab dia berbilang tepi. Okay, so dia kata D in maksudnya ada garis yang pergi ke A ni, ada 3 garis pergi ke A. Tapi sekarang dekat A ni dah ada satu gelung. Dah ada satu gelung dekat A. A out ni, kalau D out, maksudnya keluar dari A ni ada 2. Darjah dia ada 2. Satu in pula. Maksudnya ada 2 garis yang out. 1, 2. Yang ni ada 3 garis yang in. Okey, jom kita tengok. A, saya padam jarak sikit. Sekejap. Ini tadi A ada satu gelung. Okey, ada satu garis masuk ke A. 2, 1, 2. Kalau ikutkan 3. Kalau saya out pula ada satu pergi out. Okey, kenapa saya buat macam ni? Dia macam terbahagi 2 tau. Gelung A ni kan nilai dia 2. Ni darjah dia 2. Ni 1, 1, 1. Kalau ikut yang saya lukis sekarang, anak panah. 2 anak panah masuk, 1 anak panah keluar. Ni mana lagi 1? Mana lagi 1 ni? 1 tu separuh A, separuh in, separuh out. Maksud saya, kan tadi in saya baru buat 2. 1 tu saya ambil dari gelung. Out saya baru letak 1. 1 lagi saya ambil dari gelung ni. Okey. So sekarang A dah settle. Cikgu, Ya. patutlah gelung 2 point Gelung tu nilai dia 2 darjah. So sebenarnya total darjah bagi A adalah 5. So betul tak 5? Ada 3 garis tambah 1 gelung. 2. So nilai dia 5. Kita ambil total tu. Okey. Lepas tu yang B pula. B ni tak ada pun yang in. Tak ada pun yang menghala ke B. B ni ada out saja, ada 3. So B, kata kalau saya ambil yang atas ni, ini B. Ini B. Tadi kita tahu B dengan D ni berbilang tepi. So dia ada 2 lah berbilang tepi. Yang out. Okey. Yang kita tahu tak ada pun anak panah in pergi ke B. So sini bolehlah B. Sebabnya dia tak hala ke B kan. Dia hala ke A. B pergi ke A dah 1. Okay, lepas tu kita buat 1 berbilang tepi. 1 berbilang tepi kat sini. Okey, tadi kita tahu B dengan D. So B dengan D ni anak panah dia keluar. Okey, so sekarang kamu tengok B ada 1, 2, 3 yang out daripada B. Betul, ada 3. So ni bolehlah. Ni kenapa saya tak sambung lagi? Sebab saya nak confirmkan D ni ada berapa yang sambungan dia. Okey, memandangkan saya dah tulis huruf D, saya check D dululah. D ni yang masuk dekat dia ada 3, yang out dekat dia ada 1. Okey, sekarang ini D, yang masuk kat dia ada 2 dah. Okey, kalau macam tu saya tarik sikit lah. Saya tarik yang ni pergi ke D. Dah cukup 3. So 1, 2, 3 anak panah pergi ke D. In. D in ada 3. Betul dah lah. Out dia betul tak 1? Okey, check. Out dia, belum ada. Kita belum lukis out lagi. So kita anggap kita lukis out pergi ke sini. Ini out dia ada 1. Okey. So yang tinggal adalah huruf C lah. So kata kalau saya letak C kat sini. Betul tak dia ada 1 in, 1 out. 1 in pergi ke C, 1 out pergi ke A.
Betul. So macam itulah cara lukis dia. Dia kamu satu saya showkan kamu guna pensel dulu. Sebab nak check betul tak ni? Betul tak berapa in dengan berapa out dia? Setakat ni okey? Okey cikgu. Okey cikgu. Kalau kamu susah nak terus lukis, kamu boleh lukis asing-asing lah macam ni kan. Macam saya lukis kat tepi ni B dengan D. Kamu boleh lukis B berapa out? 3 out. Okey, kamu lukis lagi satu B. 3 out. Lepas tu kamu lukis yang A pula berapa in berapa out. C pula, D pula. Lepas tu kamu try macam puzzle lah. Masukkan puzzle. Yang ni dia macam kebat tapi macam tak berapa kebat sangat lah. Dia just nak tengok cara kamu sambungkan titik tu. Bucu tu. Okay, kalau dah habis lukis ni bagi tahu saya. Saya nak pergi ke muka surat sebelah pula. Dah cikgu. Okay. Jom kita tengok muka surat sebelah. Yang ni yang latihan sebelum ni lukis nanti dah masuk sekolah saya nak tengok lukisan kamu tu. Okay. Yang ni pula dia suruh lukis tak terarah pula. Tak terarah maksudnya tak ada garis lah. Tak ada garis. Tak ada arrow Kamu kena baca soalannya. Jangan kamu semua pergi bantai tulis. Semua ada arrow. Tak. Yang ada arrow kalau dia kata terarah. Kalau tak terarah, tak payah lukis arrow. Lukis garis sahaja. Sambung titik. Okay. Yang ni garis dia ada pemberat. Pemberat ni tak ada masalah. Kamu tulis je nombor tu kat tepi garis tu. Sebagai contoh, kamu tengok kat sini dia lukis JK. Okey, saya lukis balik kat sini lah. JK. JK pemberat dia berapa? 7. Tulislah 7 kat tepi ni. 7. Macam tu je. Lepas tu J pergi ke L. J dengan L. Sorry. Asal K pula. J pergi ke L. Ni JL. Berapa pemberat dia? 2. So letaklah 2 kat tepi ni. Dia just pemberat ni just letak je kat tepi tu label. Lepas tu KL. Okey, K sambung dengan L. K sambung dengan L. Pemberat dia 4. Letak 4. Lepas tu L dengan M. Okey, lukis M. Pemberat dia berapa? Pemberat dia 1. Lepas tu MN. Lukislah pula huruf N. N. Berapa pemberat dia? 6. Letak 6. Lepas tu NP. NP. Lukislah P pula. Macam saya cakap, garisan kamu tu tak sama macam saya, tak ada masalah. Janji kamu sambungkan titik yang betul. Kita siap. Okay. So ni, yang ni sebab dia senang je. Saya tinggalkan dua-dua untuk kamu. Boleh ke? Ke nak saya bantu salah satu soalan? Boleh je cikgu. Boleh je tu apa? Boleh je kita orang buat sendiri. Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. Okay. So ni kamu lukis sendiri, sambung je. Tapi, kena tulis pemberat kat tepi tu. Kalau kamu tak tulis pemberat, salah lah. Sebab dia nak graf tak terarah dan berpemberat. Lukis garis dan dan tulis nilai pemberat dekat sebelah. Okey. Dah siap cikgu. Dah siap dah. Okey. Yang ni pula. Yang ni. Yang B pula. Dia suruh lukis 2 subgraf. Bagi setiap yang berikut. 2 subgraf. Okey. Kalau kamu perasan dekat contoh ni. Dia ada satu graf. Okey. Kecil sangatlah huruf dia. Okay, saya zoom. Okey. Ini ada E berapa ni ya? Sekejap. Dekat gambar saya ni tak nampak. E1. Okey. Ni dekat contoh ni E1, E2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia suruh pisahkan. 2 subgraf means pisahkan garis tu. Nampak tak? Dia pisahkan first part ini B, C, D, E.
B, C, D, E dipisahkan. Okay, dia pun lukis balik B, C, D, E kat sini. Satu lagi, dia lukis garis yang dia tak lukis lagi lah ni. A, F, B. Ni. A, B, F ni. B, A, F. Saya tak. Sekejap dia lukis balik. Dia macam Dia nak kamu. pecah macam mana tu cikgu? Pecahkan je. Terpulang pada kamu. Contoh Oh, ni saya highlight je yang nak dipecahkan tu. Tapi nanti kamu lukislah kat sebelah. Mana lagi susah nak pecah? Satu ke dua ni soalan dia. Soalan dia tak dua. complicated. Dua je. Alah dua ni kamu pecah dua je. Macam ni. Contoh. Yang ni satu. Satu lagi. Ini. Okay, saya lukis dia punya tu. Nanti kamu letaklah pemberat dia. Contohnya. Ini apa tadi saya pecahkan. Ni V, Y, Z dengan W. Ini satu. Ini pun tak ada apa kira dia tak ada strict lah. Kena pecahkan macam ni, tak ada. Dia just kata lukis dua subgraf, pecahkan je lah kepada dua. Jangan dia tertinggal je. Macam ni lah. Saya pecahkan dua. Boleh tak? Boleh cikgu. Yang nombor satu ni pun tak. Boleh je ni. Yang ni part 1. Satu lagi part 2. Ni yang part 2. Pisahkan. Macam huruf W ni, nampak tak? W dengan Z ni saya lukis dua kali. Jangan pula kamu dah pisah kat sini. Dah ada huruf WZ. Dekat belah lagi satu kamu tak tulis WZ. Kena tulis. Graf ni dia mesti ada garis. Dan juga bucu. Tepi dan juga bucu. Mesti ada nama. Dia tak boleh tiba-tiba kamu letak je garis tu. Ni garis apa? Siapa punya? Mesti ada nama Okay, clear? Senangnya kan? Senang cikgu. Okay, jom kita pergi ke muka surat sebelah pula. Boleh Boleh. Asyik pelajar yang sama je bersuara ni. Mana yang lain? Boleh cikgu. Okay. Jom kita tengok. Okay. Kali ni kita kenal dengan pokok pula. Pokok ni bukan kamu lukis pokok yang ada daun-daun tu. Okay. Pokok ni dalam matematik, pokok ialah graf mudah, tidak berbilang tepi dan tanpa gelung. Okay. Tadi kamu dah belajar. Kamu lukis graf, ada gelung, apa tu, ada gelung pula. Ada berbilang tepi dengan ni, tak ada. Dalam pokok tak ada. Semua garis sahaja. Semua garis sahaja, garis lurus. Dan semua bucu dihubungkan. Semua mesti ada pasangan. Dia tak nampak tak nombor 2. Ada satu duduk seorang-seorang ni. Ni bukan pokok lah. Senang. Kalau kamu nampak, ada satu titik yang tak ada kawan. Tu bukan pokok. Bukan pokok. Pokok mesti semua bucu bersambung dan tambah lagi satu, dan setiap pasangan tu dihubung dengan satu tepi sahaja. Satu tepi sahaja. Macam ni, DA okey satu. AC satu. Sekejap mana dia? AC, AD. Okay, ni satu-satu. Dia tak boleh macam nombor 3 ni. Nombor 3 ni bukan pokok. Dia mesti ada satu je tepi. Okay, cara lagi satu nak tahu. Kalau dalam formula dia, kamu tengok dekat nota tu yang nombor 4. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Bilangan tepi ataupun NE edges sama dengan jumlah bilangan tepi vertis tolak 1. Okay, sekarang bucu ada berapa? Berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nanti kalau Zoom ni tertutup, termati kamu masuk balik link dia. Masuk balik link yang sama. Baik Okay. cikgu. So tadi saya kira bucu
Bucu dia ada 6. Saya tulis 6 lah. Lepas tu garis pula. Saya kira garis dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5? Betul ke? 5 tolak 1. 5 tolak 1, 4. Betul lah. Dia tak boleh ni. Bilangan tepi dia 6. Apa pelik? Saya terbalik. E ni tepi kan? Tepi dia 5 lah. Sorry, tepi dia 5. Yang garis tu 5. Bucu. V ni bucu. Vertex. Bucu dia ada 6. Betul lah, 6 tolak 1 sama dengan 5. So ni betul lah. So ni pokok. Okay, jom kita check. Okay, yang ni kalau kamu tak sure, kamu boleh check macam saya cakap tadi. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. So kamu kira tepi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Lepas tu bilangan bucu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tolak 1. 6 tolak 1, 5. Betul tak 7 sama dengan 5? Tak. Bucu tak sama dengan 5. So 7 tak sama dengan 5. Kalau 7 dengan 7 samalah. So kalau tak sama, dia bukan pokok. Okay, nombor 2 ni pun, katakanlah kamu nak semak. Kita dah tahu dah dia bukan pokok. Tapi kalau kita nak kira, dia bukan pokok tu macam mana? Kamu buat cara yang sama macam soalan 1 dengan 3 ni. Kamu kira bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Kamu kira tepi dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tepi dia ada 5. Bucu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tolak 1. 5 tak sama dengan 6. Teruslah bukan pokok. Okey, lagi satu huruf D ni dia pergi ulang 2 kali. Salah dah. Dia kena satu bucu tu satu nama je. Dia tak boleh bucu ni pun nama D, bucu yang tu pun nama D. Bucu yang lagi satu tu kena nama lain. Okey, setakat ni okey? Okey. Okey. Jom kita tengok soalan B pula. Okey, ni dah habis soalan belum? Okey, salin dulu. Nanti kalau dah habis salin bagi tahu. Cikgu. Ya? Yang soalan nombor 3 tu, yang V, bucu V kat tengah-tengah tu, dikira ke tak? Lah, ya Allah. Bucu. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. So 7. Sorry, 7 tolak 1. 7 tolak 1, 6. Still tak sama. Sorry. Dia semua huruf tu, semua bucu tu kamu kena kira. Okay, so betulkan balik. So ni ada 6 pula, ada 7 bucu. Dah, cikgu. Okey. Jom kita pergi tengok soalan seterusnya. Okey, lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberi. Yang ni lebih kurang macam tadi, lebih kurang macam subgraf. Kurang macam subgraf yang kamu pisahkan. Tapi bila kamu dah pisahkan, kamu kena make sure dia tu betul pokok lah. Macam mana cara nak tahu dia betul pokok? Macam saya cakap tadi, jumlah tepi sama dengan jumlah bucu tolak 1. Okey. Sebagai contoh, dekat contoh ni,
Dia pisahkan, dia pergi keluarkan. Yang isi dalam, sorry, saya pakai highlighter lah. Isi dalam dia keluarkan. Lepas tu dia keluarkan tepi dia. Okay. Lepas tu kamu semak lah. Macam ni dia ada berapa ni? Tepi. Kira tepi dulu 1, 2, 3, 4. 4 tepi. Bucu 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 1. So 4 sama dengan 4. Betul. Ni pokok. Yang ni pun sama. Oh, dia bukan pisahkan. Sorry. Dia just keluarkan sahaja. Ada huruf yang ada garis yang dia ulang balik. Nampak tak? VS ni dia ulang balik ni. Y, V, VX. Dia tak apa. Ulang. Janji lukisan dua pokok tu tak sama. Macam ni ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 apa nama bucu. Tepi dia ada 1, 2, 3, 4. 4 bucu. 4 sama 5 tolak 1, 4. Okay, jom kita try tengok soalan nombor nak 1 ke 2? Satu ke 2? Cikgu. Soalan nombor 2. Okay. Soalan nombor 2, dia nak selamat, kamu keluarkan tepi dia dulu. Oh, ya. Sekejap. Sorry. Lagi satu benda, kamu kena make sure kamu kekalkan berapa bucu yang dia ada. 5 bucu. Nampak tak? Semua ni dikeluarkan 5 bucu tu. So, ni pun 5 bucu tu kamu kena keluarkan. So, saya try keluarkan yang belah luar dulu. Ya, Afiq nak tanya. Afiq angkat tangan tu. Tengah nak tanya ke? Oh, Afiq Saifullah. Okey, tak apa. Ni saya tunjuk. Apa tu? Tertekan. Oh, jangan tertekan. Okey. So, saya tak nak colour kuning lah. Saya pakai colour merah. Ini kejap lagi kita mati ni. Ada lagi berapa minit je. U, P, Q, S, R, T. Cukup tak semua huruf saya dah keluarkan? Bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah ada 6 bucu. So saya nak semak lah betul tak? Okey, bucu dia 6. Tepi dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey, 5 sama dengan 5. Okey, betul lah. Okey, ni saya untuk pokok yang kedua, saya tak boleh lukis sama. Apa lagi garis yang saya, bahagian mana yang saya tak lukis lagi? Ada bahagian ni dengan bahagian ni. So saya kena make sure pokok yang kedua mesti ada 2 bahagian yang saya tak lukis ni lagi. So saya buatlah macam ni. Saya buat dulu U, P, Q. Ni saya tunjuk untuk lagi satu ni lah. Sebab dah nak kurang dari 1 minit. Kan saya nak kena sambung balik. Okay. Jumpa dekat link lagi sekali. Mana saya nak ni?